صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat 5 baris yang ke-13 dari atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja sahaja, atau dengan bersenda-senda, atau dengan bantahan. Ada pun memutuskan Islam dengan perbuatan, maka itu seperti sujud bagi makhluk seperti berhala dan matahari dan bulan dan lainnya seperti bintang atau pokok kayu. Maka murad, yakni dikehendaki daripada sujud itu, iaitu mengantarkan dahi ke bumi, seperti menghamparkan diri bagi makhluk, menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya nama makhluk, dan seperti membuang Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis. Baik, kita sambung lagi. Masuklah kita pada pasal yang kedua, iaitu yang paling penting, fi ma yufsidul iman, pada menerangkan perkara yang merosakkan iman. Rosak iman ini namanya riddah. Orang yang riddah namanya murtad. Di murtad pun orang panggil, rosak iman pun boleh panggil, gugur akidah pun boleh panggil, batal syahadah pun boleh panggil. Hak banyak orang panggil jadi kafir. Batu kena belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk, supaya kita tahu wuduk kita ni batal ke tidak. Kalau batal, kita pergi ambil wuduk, ataupun kita jaga supaya tidak batal. Begitu jugalah perkara yang membatalkan Islam. Dia kata, atau mengiktikadkan iktikad yang mengkafirkan dengan sengaja, dengan sengeleng, atau dengan bersenda-senda, atau dengan bantahan. Iktikad ni ialah simpulan pegangan kita. Kita pegang perkara tu, maka tu panggil iktikad. Kita pegang, bukan pegang dengan tangan, pegang dengan hati. Kita duk pegang benda tu wajib. Iktikad kita wajib. Kita duk pegang benda tu tak boleh. Iktikad kita tak boleh. Itu contoh makna iktikad. Dia beriktikad dengan iktikad yang kafir. Dan iktikad yang kafir ni mana akan diterangkan satu persatu. Sama ada sengaja ataupun senda-senda. Senda ni gurau. Orang duk cerita Nabi Yusuf ni comel dah tak. Comel buat mak taksi. Lagi. Jadi kafir lah tu. Nampak lagi? Contoh, kerana mempersendakan Rasulullah, mempersendakan lain pada Rasulullah dan Nabi, tak jadi kafir, haram, dosa. Dengan jalan bantahan benda, patah tu. Orang kata sunnah jilat jari lepas makan ni. Makanan-makanan kita hak lekat di tarang ni, belum kita basuh tangan, sunat kita jilat. Kenapa gitu kotor? Jadi kafir lalu. Maka tercerailah isteri di rumah. Sikit jawab atas jalan bantahan. Ataupun persenda-senda.
nak condemn, nak pelakeh, dia ni ramai ada pelakeh Nabi, pelakeh hadis, pelakeh ayat Quran, pelakeh hukum hudud, betul tak? Habis jadi kafir. Lepas tu bila kita kata jadi kafir, marah ngamuk, tulis dalam Facebook. Dia kata budaya kafir mengkafir. Tak? Ulama tulis suruh khabar. Ulama ni dia tak bodoh macam kita. Dia tolong khabar, kalau buat gini batas semayang. Lepas tu pergi marah ke ulama. Ulama tolong buat kajian, kalau buat gini batal tak puasa. Batal. Dia pun tulislah batal puasa. Kita marah ke ulama bodoh. Maka dia kata kalau kata gini batal Islam, jadi kafir. Kita bacalah kitab. Faham lagi? Marah dia. Marah. Pasal apa dah makan lada? Makan lada marah selalu. Dia kata ngajam dia kafir mengkafir. Ni kitab takfir ni, kitab menyebutkan wak gini jadi kafir, wak gini jadi kafir. Kitab lain besar-besar. Kitab nipis tak ni ya. Ni apa ni? Nama benda kitab. Tuhfatul Raribin. Tuhfatul Raribin. Kitab Jawi. Ambil dari kitab-kitab Arab. Ada sebut dalam kitab Arab banyak. Buat gini jadi kafir, buat gini jadi kafir. Dah kita tak ada ilmu, dah je jumpa kitab macam sabar hari. Bila dengar bak jadi kafir, dia kata nak mengkafirkan orang. Bukan nak mengkafirkan orang, nak khabar kalau buat gini jadi kafir. Tak mau belajar sudah pergi balik lah. Ada pun memutuskan Islam dengan perbuatan, maka iaitu seperti sujud bagi makhluk. Contoh seperti berhala. Sujud bagi berhala jadi kafir juga. Berhala ni makhluk lah. Yang kita boleh sujud ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah kalau sujud Nabi, kafir kau. Sebab sujud ni kena belajar. Bila sujud Allah saja boleh. Bila bersumpah demi Allah saja boleh. Demi makhluk tak boleh. Dan matahari sembah berhala apa dia? Sembah berhala. Orang Buddha, orang Hindu dia sembah berhala. Sujud bagi berhala, faham? Sembah matahari orang Jepun. Faham? Jepun matahari naik pagi tu baik lah. Dia pun hayung kepala dia sembah. Faham? Kafir sembah matahari dan bulan. Dan lain nak kira lah pokok kayu, bukit dan sebagainya. Maka murad yang ini jadi kendaki dengan sujud itu iaitu menghantarkan dahi ke bumi. Macam sujud sembahyang. Kalau kita tunduk saja hormat kepada makhluk, tidak salah. Umpama budaya negara tu tunduk. Macam Jepun kita dia tunduk, dia main Assalamualaikum, tunduk. Kita pun tunduk macam itu, tak salah. Harus pada syarak. Yang haram ni siapa hak rokok. Siapa hak rokok atau lebih haram. Siapa hak sujud dari ke bumi. Macam ke set-set peraung. Macam kita tengok duduk sujud ke raja. Masuk rakyat ngakor nak tengok maharaja. Lepas tu sujud. Baru boleh cakap. Jadi tu sujud bagi manusia kafir. Dah kalau berlakon filem, jadi kafir kok. Kat mana jadi kafir? Dalam filem. Dua-dua. Dalam filem kafir, balik rumah kafir dah. Faham? Dah kita tak reda. Pengarah suruh. Nampak tak? Dia tak kira reda tak reda. Yang pergi buat apa suruh. Yang tidak kafir ni apabila membuat perbuatan kafir atau mengucap kalimah kafir dalam keadaan diugup nyawanya. Faham? Seperti Ammar bin Yasir yang diugup bunuh oleh ketua musyrikin Arab yang telah membunuh mak dan ayah dia kerana tak mau tinggalkan ajaran Islam. Ammar ni dewa lalok. Kembali kepada berhala semula. Lalu dibebaskan, tidak dibunuh. Dia pergi tanya Nabi, "Gua ni tadi saya orang nak bunuh. Saya takutlah mati macam mak ayah saya pula. Saya pun buat lalok kata nak kembali pada ajaran berhala. Lalu saya dilepaskan. Gua ni saya ni." Nabi kata dalam hatimu, dalam hati pun sama Islam. Lalu Nabi jawab, kalau dia takak pula buat kali lagi, buat jawab gitu juga. Daripada ni ulama keluar fatwa. Lagi ulama dia tak ambil dalam Facebook. Lagi dia mengaji hadis, mengaji ayat Quran.
Berlakon tak berlakon tak ada kira. 4 perkara yang jadi sungguh, gurau jadi sungguh. Sungguh jadi, gurau jadi. Pertama nikah, kedua cerai, ketiga rajak, keempat kalimah kafir, kelima merdeka hamba. Dalam filem tu dia dikehendaki menyembah berhala. Dia berlakon awak sembah berhala, jadi kafir juga. Anak-anak bini, ayah kelah ayah berlakon. Nampak tak? Terbatal dah pernikahan dengan isteri di rumah. Jadi marah pelakon-pelakon filem. Belum dia aku pada lagi tolong royak khabar. Patut mujur tolong khabar. Terima kasihlah tolong khabar. Kejap tak tahu kita ingat ada apa. Baru betul. Tak marah. Marah apa ke pinjam nyawa kamu? Nak jadi pengarah, nak jadi berlakon boleh. Nak jadi penyanyi, belajar hukum dulu. Kalau pelakon gini boleh tak? Gini boleh. Gini tak boleh. Lepas tu pelakon lah. Dah ada ilmu dah, betul tak? Nak jadi pengarah cerita gini tak haram, cerita gini haram. Senang lah tu. Bukan arah-arah pelakon. Ngaji dah lah mampu bang tanah baru nak hari sejik nak dengar. Nyari nyawa tinggal 2 hari. Baru nak hari sejik kecap-kecap. 2 kali mayar lekung apa. Dah macam mana? Dan menghampas dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya nama makhluk. Sembelih binatang, sembelih ayam, sembelih kambing nama Tok Wali tak boleh. Kena faham baik. Ulama ahli sunnah wal jamaah ni dia bukan membabi buta gitu. Dia pertengahan. Pertengahan ni sunnah Nabi. Nabi kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Dia tak ekstrim macam Wahabi, habis tak boleh belaka. Dan dia tak longgar macam bapak jahil, semua boleh belaka. Dia sunnah ni pertengahan. Apa yang boleh dengan bak wali, apa yang tak boleh. Yang bolehnya melih kambing, boleh tak? Boleh. Pergi kat kubur wali melih kambing, makan mamak, boleh tak? Boleh. Kena ngaji tu. Ni ulama fatwa. Dia kata tak boleh masa sembelih tu kerana si wali tu. Faham tak ke? Situ tak kena. Kita membabi buta hukum pakai ikut nafsu. Ulama ni tak gitu, dia hukum. Macam bab tahlil kita kerah tak tahu ke benda. Ilmu tak ada, kerah ketemu. Ekstrim. Orang kampung pula pakai boleh belaka, molek belaka bab tahlil. Tak, ulama dia pisah. Kalau gini betul, gini salah tahlil. Kalau mu baca la ilaha illallah tidak ada larangan daripada syarak. Tu kalau baca. Kalau panggil orang pula mari berdoa untuk orang mati, tak ada pula larangan. Hukumnya sunat. Bila orang panggil orang mari baca doa di rumah ramai-ramai, sejid mari batu kita akak makanan. Hukumnya sunat pula, sunnah Nabi. Ulama dihurai. Dah ana salah apa tahlil? Mungkin i'tiqad ni adalah sunnah Nabi salah. Faham? Mungkin i'tiqad benda ni kalau tak buat tak boleh, kena buat, salah. Mungkin i'tiqad kena buat 3 hari atau 7 atau 40 atau 100 ngaru. Buat dah salah, mungkin pegang gitu salah. Faham tak ke? Takkan berdoa salah. Tu ulama ahli sunnah. Mari puak Wahabi bodoh haram belaka. Baca Quran pun haram, baca doa pun haram, sesat belaka. Tak boleh gitu. Islam bukan gitu. Faham? Islam ni ahli sunnah wal jamaah. Bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah, bukan Wahabi, bukan Jabariyah, bukan Islam liberal, bukan Islam plural, tu bukan. Outstation belaka. Ahli sunnah wal jamaah. Hak ni boleh, kalau gini tak boleh. Kalau gini boleh, gini tak boleh. Lebih pada hak tak boleh. Faham lagi? Orang nak pergi tahlil pula, dia nak berdoa kepada si mati kawan dia, bukan orang lain. Pokoknya sunat. Kerana masuk dalam perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni pula pasal malam ni si minyak, malam dak ni dak ariah malam. Paung bodoh. Malam ni si minyak lan namak bah. Maka ni bid'ah. Dak gi makan kedara. Biar pandai jarak. Mana hukum hak molek, mana hukum tak molek. Dan seperti membuang Quran atau lainnya Quran daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis, jadi kafir kau.
Ambil Quran lepak kat tiang ayam, lepak kat kertas apa, lepak berumah kat Aisyah, jadi kafir. Itu apa kafir ni? Tak kafir lelaki ni. Tak kira mong, dia hukum syarak tak boleh mong. Mu raja ke apa tak ada boleh. Mu tengok Quran kat kotak jadi kafir. Muak hari pula mufti suruh lawan fatwa ni, tak menang mu dah. Faham lagi? Dia fatwa mufti ni kalau canggah dengan nah, fatwa itu automatik terbuang ke laut Cina Selatan. Faham lagi? Dia fatwa ni benda hak tak ada nah baru tu ambil fatwa. Tak sebut dengan jelas dalam Quran masalah ketang nipah, baru berhajat pada fatwa. Benda hak jelas dalam Quran dan hadis, fatwa tak ambuh. Kau tak ambuh tu. Tak berhajat pada fatwa. Kena faham baik hukum memberi fatwa. Itu rombok sejik itu. Nak pas dalam Aisyah Quran, pas tahun atau sapah ingat tak? Dulu ingat rombok Institut Berakang. Siapa ingat? Tahun 80-an tau. 80-an. Institut Berakang ni rombok nak buat Petronas kat Bukit Puak Api. Jangan setama ada buat tanah tu ni. Ada pam Petronas? Ada? Alah bergerak lah. Jalan Sultan ada, ingat tak Petronas sebelum sampai Rambau sekolah SS1 ada Petronas di gigi. Dulu tapak sekolah, jadi sekolah tu hak pah. Jadi ni suruh rombok tengok Quran kepuara ni diri ni orang lepo apa semua hak buat tu jadi kafir belaka. Tak kira mu parti mana, faham lagi ni hukum syarak. Puas hati tak puas hati ambil kitab ni pula takut. Faham lagi? Dia tahu politik itu ngajaukan pada ni telur khabar. Mu agung apa ke ni hukum? Campak Quran pada tempat najis umpamanya. Jadi kafir, tak kira siapa pun, mu ulama, mu ustaz, mu tok qadi, faham? Besar mana pun Quran kalam Allah. Hina jadi kafir. Tak ada beli siapa-siapa. Nampak? Atau kitab ilmu syarak macam kitab hadis, kitab fiqh hina tahu atau apa. Lepas tu kena pandai-pandai, kena belajar. Awal-awal ni belajar dulu, umur melanjut dah baru kita cari dunia pula. Agama dulu. Pas kita dah boleh dah agama, baru kerja jadi tukang seming, jadi tukang mozaik, jadi bawa lori, jadi itu, jadi ni. Pasal apa? Ngaji dah ilmu agama. Kalau bawa lori gini hukum, kalau sembahyang dalam lori gini hukum. Pandai dah. Ni nak faham tanah baru nak pergi dengar. Datang beli kitab apa ke? Ada macam mana kita? Tukar kahwin tu tulis Bismillahirrahmanirrahim haram. Teruk dengan terawa. Kalau tulis dengan Rumi boleh. Tulis dengan Jawi kok jadi ayat Quran tu. Faham lagi? Kena jaga. Nak dah tulis lah hak Jawi. Dulu orang jaga ayat Quran, orang reti bahasa. Lah ni kalau jaga ya Quran, orang jaga biti. Kalau bohong ngata. Betul tak? Biti tak ngata bawah. Bola kotek, kunci lah gobok. Tapi kalau benda ada tulis-tulis bismillah bagi orang jaga tak lah ni? Dak, lepas gitu je. Beruk ramai dia ni. Tak reti bahasa. Dah macam mana? Kita pun tak jaga. Orang jahil kau tak jaga ni. Ada tulis Nabi Muhammad mim ha mim dal. Mata teruk lantas apa dia benda ada tulis-tulis benda yang suci gitu, kita kena lupus kalau tak mau pakai dengan dibakar sampai hilang tulisan baru sah kita boleh lantas apa. Faham lagi? Dah atau kepada tempat yang dikeji oleh nafsu daripada yang suci. Quran tu dia tak tahu tadi tahu lantas apa? Tahu dalam najis, dalam Aisyah, dalam tahid. Kau ni dia pergi lepas Quran, lepas hadis, kitab-kitab ulama pada tempat yang tak najis, suci tapi hina. Contoh tu bawah pak kaki. Bawah pak rak kasut. Tak ada najis, hina tak situ. Hina jadi kafir juga. Betul lah Ibrahim bin Adham kata likulli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1000 orang seorang masuk syurga. Bukan 999 masuk neraka, ada nombor bukan. Nak khabar ramanya masuk neraka akhir zaman. Betul tak? Bukan nombor tu penting, nak khabar majoriti. Tu sungguh dah jaga. Nak
Belajar tak? Dengar tak? Nah, seperti hingu dan ludah dan mani. Ambil hingu lesek di Quran jadi kafir. Ludah di kitab hadis jadi kafir. Faham lagi? Dan mani, air mani lesek di Quran. Contohnya jadi kafir. Dan membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhinakannya akan fatwa, seperti dikatanya fatwa ilmu syarak apa ini, maka jadi kafir. Fatwa hukum hakam dia ambil ialah tanah. Fatwa melapa gini, niat menghina, keluar daripada agama Islam. Sekarang dikhabar kalau sudah buat benda yang kafir gini, benda efek dia. Nak sembelih jadi guana, kalau jadi imam sembahyang jadi guana, saksi nikah boleh jadi ke tak? Dia terang balik pula. Kalau tanam kubur mana boleh tanam. Kalau tanam dah kubur Islam nak buat guana. Kalau mayat dah acur lagi nak buat guana, tinggal tulang dah nak buat guana. Orang yang ada kecil buat perbuatan kafir seperti ini. Dan kita ada cara benda gini. Tak ada, tak tahu benda kita. Tak tahu benda cara. Tak tahu benda gitu ni muncul lah, tergerak nak mari dengar. Nak? Allahu Rabbi. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan, jadilah ia kafir. Na'udzubillah. Minta berlindung dengan Allah. Kita ni Allah jaga, tak jaga balik awal kita. Ni mari-mari ni Tuhan tak. Kalau Tuhan dah tak, jadi anak beranak kita duk ngandak tali bising duk mau. Bahan lara kita pakai mampu. Tak tahu ke hukum hakam. Dan barang siapa rokok bagi makhluk, maka tiada jadi kafir, melainkan jika dikosak membesarkan dia makhluk seperti membesar Allah Ta'ala. Dia rokok je. Rokok ni maknanya tunduk air gitu. Kepada raja, kepada apa siapa-siapa pun, kepada pokok kayu ke, maka hukumnya haram, tak jadi kafir. Yang jadi kafir sujud. Tapi kalau dia rokok tu niat mengagungkan yang di depan dia, membesar-besarkan orang tu macam Allah Ta'ala, jadi kafir juga. Ada pun memutuskan Islam dengan perkataan serta iktikad atau berbantahan atau bersenda-senda, maka iaitu seperti mengata dan mengiktikadkan baharu alam ini bahawa bukan bahawa tu, mudah-mudahan bahawa alam ini kodeng atau roh itu kodeng atau Allah Ta'ala itu baru. Antara perkataan yang sesat ada dua jenis. Satu sesat masuk neraka kerana jadi fasik, tapi tak kekal dalam neraka. Selagi sesat kekal dalam neraka sebab jadi kafir. Maka di antara dia perkataan yang jadi kafir, dia kata alam kita ini tidak ada permulaan, sedangkan yang tidak ada permulaan Allah Ta'ala saja. Dialah yang bersifat dengan qadim. Qadim ni kalau kita ngaji tauhid khalaq, ilmu sifat 20 dia bilang gitu. Kalau kita ngaji tauhid salah, dia tak kata qadim, dia kata dia yang awal. Hak tu sama belaka. Awal tidak ada permulaan maknanya, qadim maknanya tidak ada hari permulaannya. Benda yang sama. Kita ni bodoh duk balak tauhid salah, tauhid khalaq. Faham tak lagi? Orang nak ngaji belaka biar reti. Dalam apa jua yang kita tahu pada alam yang wujud ini, saja yang tak ada mula. Hak lain ada mula belaka. Siapa tak ada mula? Macam mana? Allah Ta'ala dalam Quran kata huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Syahid kita dua. Huwal awwalu. Faham? Dialah al awwalu. Dia yang awal. Dah kita awal kau. Kalau kita dengan anak kita, mana awal? Awal kita. Pak kita dengan kita, mana awal? Pak kita. Tok kita dengan pak kita, mana awal? Awal tok. Dah guna pula makhluk awal juga. Awalnya makhluk dulu tak ada lagi. Awalnya Allah tidak ada permulaan. Faham lagi? Bagi wujud Allah. Awal Allah tak ada hari lahir. Awal kita ada hari lahir. Wujud kita ada happy birthday tu. Masa
Tak beranak lagi. Mak mu ada tak? Mak mu beranak dulu ke cik mak? Mu dulu. Mak dulu. Yakin tak? Ha. Masa mak mu beranak ke mu tu, mak mu tak nikah lagi, mu tak ada lagi. Dia dulu daripada mu. Mak mu dulu pada tu ada ke tak ada? Masa mu tak ada lagi, mak mu anak dara lagi, mu tak ada. Dia dulu pada mu. Belum pada tu, mak mu ada tak? Pulak dah. Tak faham ini. Belum pada tu, mak mu tak ada kau. Masa tu ngetok ki mu tunang, mak mu ada lagi. Biar faham. Jadi walaupun ada, tapi arah belakang tak ada. Faham tak? Maka Allah ini ialah wujud Allah, la awala li wujudihi. Tidak ada awal, tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Lain pada Allah, lahu awalun, ada baginya permulaan. Kita usur siapa kepada siapa hak ngelah kali? Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapak segala manusia. Sebelum daripada Nabi Adam ni ada permulaan tak? Ada hari jadinya. Allah buat tu Adam. Allah perintahkan malaikat pergi ambil tanah. Sebutlah kitab hadis kejadian Nabi Adam. Mau pergi ambil tanah di bumi. Tanah nak buat tu Adam, tok nyang kita ambil di bumi. Toh cenering tak tahu. Faham lagi tak tahu. Wallahu a'lam. Masa tu tak ada lagi nama cenering Malaysia Putrajaya, tak ada lagi. Faham? Tapi bumi, makna sebelum Nabi Adam bumi ada lagi. Soalan mudah. Ada dah. Langit dan bumi ada dah. Sebelum daripada bumi dan langit, kau tak ada lagi permulaan. Tidak ada lagi buat langit dan bumi. Kalau kita nak kaji, tak ada benda lagi. Langit ni asalnya tak ada. Sumastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat, kata Allah. Kemudian Allah pula nak mencipta langit, lalu dibuatnya langit itu 7 lapis. Maknanya asal tak ada. Tak ada. Maka Allah saja yang awal, tidak ada orang awal sebelum daripada dia. Dialah yang akhir, tiada orang akhir selepas daripada dia. Sebab tu Nabi tafsir, Nabi kata antal awwalu wa laisa qablaka syai' wa antal akhiru wa laisa ka ba'daka syai'. Engkaulah yang awal, tiada satu awal daripadamu. Engkau yang akhir, tiada suatu yang akhir kemudian daripadamu. Jadi kita pergi kata alam ini terjadi tidak ada permulaan. Memang lama dah ada. Ngaruk belaka. Jadi kafir. Kenapa? Menafikan makna la ilaha illallah. Sebab makna la ilaha illallah termasuk dialah yang hanya wujud tiada permulaan. Hak lain semua wujud ada hari jadi belaka. Atau roh kodim duk cakap, duk sembang bak roh. Anda ni duk main atas gerai, duk sembang banyak-banyak dalam-dalam bak roh. Kalau nak kenal bapak pelawak tu sebab bak roh ulama besar-besar tak cerita panjang. Ni roh ni, Allah pesan dah, ya Muhammad yas'alunaka anir roh. Nanti orang Yahudi akan mari tanya mu bak roh. Orang dia tanya ni sebab mudah mengaku jadi Nabi. Dia akan mari tanya. Mari tanya bukan nak mendengar, nak mampu cari soalan belak-belak. Jadi mu jawab gini kalau Yahudi mari esok lusa, qul ruh min amri rabbi. Mu khabar gini, roh Tuhan aku saja yang tahu. Panjang-panjang tak ada ulama bahas. Cuma ulama sebut kata roh ni duduk dalam badan kita macam air duduk dalam pokok. Gitu. Air bila kita diserak di akar, air itu duduk dalam akar, dalam batang, dalam dahan, dalam bunga, dalam daun, dalam pucuk, air itu ada. Gitulah dengan roh kita, takat tu. Ni boleh cakap pula roh ni begini, roh tu begitu, roh begini, pelawak lah tu. Atau Allah Ta'ala itu baru, Allah Ta'ala tu dulu tak ada, kemudian baru ada. Duk main ilmu nukir. Dia kata pada awalnya tiada langit, tiada bulan, tiada bintang, tiada bumi, tiada laut, tiada gunung, tiada sungai, tiada tasik.
dan tiada lagi Tuhan bernama Allah. Waktu baik waktu kitab kafir tu orang panggil kitab tinggi. Dak tinggi apa, pas neraka habis. Faham tak lagi? Kita suruh juga photostat juga, gambar suka sangat, gambar kat pusat urut jin, gambar kat kopek urut nung, apa juga urut tu. Faham tak? Bahan pok mati suruh lain mandi, bodoh gelembung. Faham? Duk ngaji ilmu, hok mengarut ngabang. Betul tak? Orang nak minta turun sembelih ayam pun tak reti. Ramai kena tipu kalau tipu dunia tu boleh tahan. Ni tipu akidah rosak, jadi kafir, kekal dalam neraka dulu kini dan selamanya tu pun. Hak kitab tu ramai-ramai dia kata rendah. Hak tu ngajar sejik rendah tu. Hak dia tinggi, memang tinggi lah pahala neraka tu. Faham lagi? Main dak semayang, tok guru pakai keset dasang dah tutup orang batu sepel guru. Bang, dia kata wali besar tu. Tak nak awak guana ke dia. Nak bodoh. Hak lain ada hari jadi belaka. Allah tidak ada permulaan. Faham lagi? Tak ada orang melahir. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan oleh siapa. Tidak ada kita boleh ada seada-adanya. La awala li wujudillah, tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Lain ada wujud belaka. Syurga dulu tak ada. Nampak? Neraka dulu tak ada, Tuhan buat. Atau menafikan sifat Allah Ta'ala yang sabit baginya, sifat dengan ijma' seperti mengatakan asal ilmu Allah Ta'ala, menafikan asal ilmu Allah Ta'ala, dia kata ilmu Allah Ta'ala tak ada. Jadi kafir. Atau menafikan ilmunya Allah akan juz'iyat. Juz'iyat ni dia nafi, dia kata Tuhan ni tak tahulah siapa detail semua benda, tahu secara borong je, jadi kafir juga. Kita kan kita tahu secara borong. Faham tak lagi? Kita tengok selai daun, kita nampaklah atas selai daun, tu panggil ilmu kita secara borong, secara ijmal dia panggil. Allah Ta'ala mengetahui pula setiap atas selai daun itu ada berapa pula pasir yang lekat, berapa orak daun di dalam orak, gitu gini tahu belaka. Allah tahu kulliyat dan juz'iyat, secara umum dan secara khusus. Jadi kalau Tuhan tahu macam kita kok, bebek orang macam kita, Tuhan macam makhluk dah. Atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripada Tuhan dengan ijma', seperti warna dan berhubung dengan alam. Dia kata Tuhan warna putih, ada? Cahaya juga orang kampung. Tuhan warna putih. Dia akan mari masa nak mati. Masa kita nak mati, tengah-tengah antara dua kening nampak warna putih macam asap. Ada. Faham? Ambil kayu, katok tak tekok biar mampu. Hak gini. Sebab Imam Ghazali dan Imam Ibn bila jumpa orang ngajar gini, faqtuluh. Nampak matikan hujah dia, atau makna hakiki, bunuh orang ni. Tuhan mari warna asap gitu. Kita pula hak bodoh, nak pula ilmu hak lebih sikit pada orang, dak ikhlas dah. Baik ni baru guru bah. Mana ada orang ngajar Tuhan mari warna putih tu. Tu bukan Tuhan, bodoh asap vape. Faham tak? Nak jadi orang ngak bodoh. Atau boleh berhubung dengan alam. Tuhan pergi Kuala Berang, Tuhan mari cenering balik, Tuhan lipat tang Kuala Lumpur, naik Mekah Tuhan. Orang ini sudah mengatakan Tuhan itu seperti makhluk. Atau dia kata arah tu duduk cokoh atas langit yang tujuh, Tuhan naik duduk cotek atas tu, jadi kafir juga. Ini ramai duduk ni, Tuhan duduk atas arah. Faham tak? Ulama dulu dia bagi dua ni, semua ahli sunnah jawab. Yang pertama, serah maknanya pada Allah, wallahu a'lam, tapi tak serupa dengan makhluk. Yang kedua, ditakwilkan dengan takwil yang tafsili. Allah bukan duduk, maknanya memerintah. Dialah yang memerintah kerajaan yang paling besar. Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Belah mana mu nak ikut tu belaka. Mari hak sesat akhir zaman, bawah arah Tuhan duk cotek atas tu. Dah belum jadi arah, Tuhan duduk mana? Duduk sengatang. Duduk sibuk nak suruh kata Tuhan duduk atas langit. Ada tak ni? Ramai?
Dia buat mari ayat Allahu ilahum fis sama. Allah itu Tuhan pada langit. Jaga-jaga. Ini pok sesat ni. Yang kata sesat bukan kita, ulama besar-besar. Sudah difatwa. Sudah ratusan kitab mengarang tentang pembohongan perkataan ini. Dia ambil ayat ni, dia kata Allah fis sama. Allahu ilahum fis sama. Allah itu Tuhan pada langit. Dia nak tipu kita. Pasal kita bodoh. Lagi. Tengok Allah itu Tuhan pada langit. Mana Tuhan? Atas langit. Langit kan atas. Nah, atas darat kering kena lebong, padahal ayat belakang pada baca wa ilahum fil ardi, dan dia Tuhan pada bumi. Apa dah baca? Nampak lagi? Nampak dah nak main orang? Nampak dah nak nipu situ? Ada. Sebab tu kalau kita tak ada ilmu, makanan orang. Kita tengok percaya juga. Oh, tengok ayat Quran tu Tuhan pada langit. Dah sambung dengan ayat pada baca belakang. Wa ilahum fil ardi, dia juga Tuhan pada bumi. Jadi dua Tuhan, langit se, bawah se. Tu bukan Tuhan. Ayo peng. Dia nak kata kau ni hak gini. Tak usah kata kau ni. Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Yang kita kena belajar ni hukum syarak. Hak tu dak wajib belajar. Faham lagi? Lepas tu kita buka kitab tafsir besar-besar. Faham? Siapa ayat ni? Dia kata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui apakah maknanya yang sebenar. Ha. Dan bercerai daripadanya, Tuhan bercerai berat, cabut daripada alang, mari kepada alang balik. Dia buat macam tu, Tuhan tu malah cak komen. Tak kata pada turun mula. Dia ingat gitu macam dia. Atau mendustakan Nabi, dah pelawak Nabi. Jadi kafir. Gurau ke sungguh jadi kafir belaka. Tak ada perlu lima bapak. Sejuta orang kata, sejuta orang jadi kafir. Tak ada hal. Pasal neraka Allah bukan cabaran raya. Nah orang masuk penuh dah. Faham? Neraka Allah pitu saja 70 tahun pitu. Dah takkan neraka cek pada pitu. Faham lagi? Pitu saja luas 70 tahun perjalanan. Sehari kalau kita berjalan 25 batu, 40 km dari Cering ke Kuala Berang. Sehari 70 tahun jalan jauh ni. Itulah luas pintu neraka. Mana ramai ada boleh masuk dalam? Ramai. Riak cok, tak ada hal sikit. Dalam hadis kursi kata, kalau semua manusia dan jin pakat belaka zaman Nabi Adam sampai ke kiamat, semua pakat lawan aku belaka, masuk neraka belaka. Tak ada hal sikit. Macam kita kalau buat jenayah ramai buang ki, yang kena takak pecah rumah tu 3 orang. Memang kena takak pasal muat lokat. Faham lagi? Tapi kalau 70,000 orang buat pecah rumah, buang ki, leraba tak cukup. Nak 70,000 orang tukang pecah rumah. Faham? Nak ubuh dua ni. Atau mendustakan malaikat, pelawak malaikat ni. Kata malaikat ni tiup sangka kala kiamat. Nak wamu banyak lebang ni tutup guru tak ni. Jadi kafir. Tak ada rugi apa, dia yang rugi. Tak ada rugi apa-apa. Atau merengah-rengahkan keduanya nabi atau malaikat, atau menyembah keduanya nabi dan malaikat pun jadi kafir juga. Dan jikalau dengan bersenda-senda sekalipun dia percaya ke nabi tapi buat dengan jin, tak boleh juga dengan jin. Dia kata malaikat dengan aku bisa aku. Lagi dia kata bisa dia lagi, jadi kafir lagi. Nak guram dia lain, boleh guram. Jangan Allah gurau dengan hukum syarak, gurau dengan Nabi, janganlah. Bukan tak boleh gurau, ada benda kita boleh gurau. Kalau dia kata dia dengan Perdana Menteri lawa dia tu lain. Faham tak? Ni dia dengan Nabi lawa dia lagi. Ingat Nabi ni wakil ayat. Wakil ayat lain, ada muka semak, ada uduh, ada rambut comel ke ayat, ada kepala otak, ada perut molek, ada perut uci. Tahu tak? Pasal kita yang pilih. Ada pun Nabi tak ada kepala otak, perut uci, hitam beletung tak ada. Semua comel lah ke. Pasal apa? Pilihan Allah. Maka barang siapa wallahu a'lam.